Halo, hai, Assalamualaikum. Kita sambung tentang bicara hati. Okey, dulu semalam, dah berapa hari dah saya bercerita tentang hati, tentang keutamaan kenapa hati perlu dijaga dan kita tak rasa sakit bila kita ada masalah berkenaan dengan hati, dan betapa masyarakat sekarang ada banyak masalah hati kerana hati berlemak, dan juga hati yang berlemak disebabkan masalah gula, masalah alkohol, dan juga ada banyak juga masalah lain, tapi yang dua yang besar ni banyak di kalangan kita sekarang dan hingga boleh membawa kepada kanser kan, sirosis hati ya. Jadi ini masalah besar sebenarnya. Jadi kita perlu berikan penjagaan yang baik kepada hati kita, sebab pencegahan awal sangat-sangat penting, kerana kalau rosak, hati yang teruk memang tak boleh pulih. Sebab memang dah kena transplant, memang kena tukarlah hati tu. Kita kena ambil hati daripada orang lain lah, okay? Transplant, organ transplant hati, okay? Jadi macam mana kita nak hentikan perkembangan hati yang berlemak ni dan dapat mencegah daripada keradangan dan juga kerosakan yang lebih teruk. Okay. Jadi antara caranya adalah gaya hidup yang sihat. Kita kenalah bersenam secara berkala. Ini reminder untuk diri saya sendiri. Okay, bukan untuk awak, saya juga. Okay. Dan kena berhati-hati dengan penggunaan ubat-ubatan. Sebab bila guna ubat, doktor akan suruh datang secara berkala sebab nak cek darah, dan doktor akan selalu cek darah untuk hati, untuk buah pinggang kan. Ini adalah sebabnya, okey. Dan elakkan daripada penggunaan ataupun menghidu bahan-bahan kimia berbahaya. Ni kena lagi dekat saya sebab suka pakai perfume. Lepas tu bila kena tengok nyamuk, tengok lipas, spray satu bilik. Tu sebenarnya semua tu adalah bahan kimia, okey. Kemudian berhentilah merokok, berhentilah vape. Dua ni masalah besar. Vape adalah masalah sangat-sangat besar sekarang ni. Dan cuba hadkan pengambilan alkohol. Kalau berhenti lebih bagus ya, sebab saya tahu kalau siapa yang dah lama menggunakan alkohol, nanti kalau berhenti serta-merta mungkin boleh withdrawal. Jadi kurangkan, okey, sedikit-sedikit, okey. Dan akhir sekali, nutrisi yang optimum untuk kesihatan, dan sangat-sangat penting pada bulan puasa ni, sebab kita kena jaga apa yang kita makan pada masa bulan puasa. Kita dah elok dah puasa, waktu detox sudah bagus, buka puasa tu kena jaga. Jadi macam mana nak sebenarnya nak jaga hati kita ataupun nak cuba pulihkan daripada makin teruk? Okey, jadi prosesnya adalah untuk detox, menyingkirkan toksin daripada kita punya hati. Kemudian kita nak lindung pula hati dengan melawan radikal bebas, okey, yang melindunginya daripada kerosakan yang mungkin berlaku. Dan yang ketiga, kita perlu beri tenaga. Waalaikumsalam, okey. Jadi kita kena beri tenaga kepada hati, sebab hati tu pun perlukan energi lah untuk sebab nak buang, nak proses penyingkiran toksin tu, okey. Jadi bagaimana, apakah caranya kita nak detox ni? Saya nak cerita tentang bahagian sains sikit lah. Kita dibantu bagaimana, macam mana prosesnya sebenarnya. Sebab masalah dalam hati ni, sebab kita ada banyak toksin. Toksin tu datang dari mana? Toksin tu sebenarnya adalah produk akhir metabolism, okey. Dan boleh juga daripada mikroorganisma. Contohnya jangkitan kuman, bakteria, virus, okey. Dan juga ejen pembersih, pewangi. Ni saya cakap tadi, okey. Pencemar, bahan pencemar, racun serangga, racun perosak, racun herba. Sayur yang kita makan tu berapa banyak racun nak guna kan? Berapa banyak baja yang bukan organik, okey. Bahan tambah makanan. Ni lagi masalah bahan tambah makanan, sebab banyak sangat sebenarnya perisa, pewarna, bahan pengawet nak bagi dia lambat busuk kan. Ni semua masalah. Ubat-ubatan dan juga alkohol, ini semuanya senarai bahan-bahan toksin. Jadi bagaimana hati tu boleh detoksifikasi, okey. Jadi detoksifikasi hati tu adalah untuk menukarkan toksin yang larut lemak. Kebanyakan toksin adalah larut lemak.
badan ni macam hati ni, dia bila dia nampak toksin, dia akan balut toksin tu pas simpan kat lemak. Jadi lemak hati ni adalah storage untuk simpan bahan-bahan toksin kita. Okey. Jadi detoksifikasi hati akan menukarkan toksin yang larut lemak menjadi bentuk larut air. Hai, salam adat. Jadi bila daripada larut lemak ni, bila dia bentuk dalam larut air, jadi dia boleh dikumuhkan, boleh dibuang daripada tubuh kita. Jadi macam mana dia berlaku dalam dua peringkat, dua fasa. Fasa pertama adalah transformasi, iaitu hati akan menukarkan toksin, okey, daripada bahan toksin tu kepada bahan perantara dulu, okey, yang kurang berbahaya. Sebab yang toksin tadi tu je bahaya, jadi nak tukarkan kepada metabolit, okey, bahan perantara yang kurang berbahaya. Kemudian ia menjadi bahan yang kurang larut lemak. Tadi kan larut lemak, sekarang dia kurang larut lemak, less fat soluble. Okey, itu fasa pertama, transformasi. Kemudian daripada bahan perantara tadi yang kurang larut lemak menjadi bahan larut air. Ini fasa kedua. Dia nama dia conjugation, konjugasi. Okey. Kemudian bila dah larut air, macam mana nak keluarkan daripada badan kita? Dengan cara perkumuhan, iaitu macam mana? Daripada air kencing, daripada peluh dan juga melalui najis. Jadi ini cara dia. Dan dalam proses ni, macam mana kita nak bantu hati kita? Kita perlukan nutrisi yang optimum, pemakanan yang optimum untuk kesihatan hati kita. Jadi apakah 5 bahan utama ada di dalam leaf corn ni? 5 bahan utama itu adalah ekstrak brokoli, ekstrak biji brokoli. Kalau kita makan brokoli saja tak cukup, sebab bila kita masak, overheat, dia punya fungsi tu dah tak ada. Dah berkurang sangat-sangat. Okay? Dia kena makan yang mentah ataupun biji brokoli. Jadi satu, ekstrak biji brokoli. Kedua, ekstrak artichok, ekstrak milk thistle, okay? Ekstrak oakwood perancis. Ni memang jaranglah jumpa kat Malaysia kan. Yang akhir sekali, ni best, ekstrak kunyit. Tapi kunyit yang kita ambil tu sebenarnya tak cukup. Dia tak cukup power sebenarnya. Jadi 5 bahan ni, okay, saya ulang sekali, ekstrak biji brokoli, ekstrak artichok, milk thistle, ekstrak oakwood perancis dan juga ekstrak kunyit. 5 bahan ini boleh memberi 3 manfaat utama, iaitu yang pertama detox, okey, yang kedua melindungi hati kita, yang ketiga memberi tenaga kepada hati kita. Sebab dalam proses kita detox tu, hati akan menggunakan tenaga yang banyak, ya. Jadi ini adalah pemakanan yang kita perlukan, okey. Jadi apa ekstrak biji brokoli ni buat? Okey. Ekstrak biji brokoli ni adalah apa yang dia berlaku, dia mempunyai komponen aktif dinamakan glukorafanin. Berbelit lidah sekejap. Okey. Glukorafanin ni dijumpai dalam kepekatan tertinggi dalam biji brokoli. Dan daripada kajian saintifik, badan kita dapat tukar glukorafanin ni kepada sulforafin. Apa pula tu? Okey. Sulforafin ni dia adalah peranan dia di mana dia merangsang penghasilan enzim detox fasa kedua. Ingat tak tadi ada fasa pertama, fasa kedua. Jadi sulforafin ni boleh menjadi dia membentukkan detox fasa kedua di hati kita. Jadi bahan yang tadi perantara tu boleh menjadi daripada kurang larut lemak kepada larut air. Ini adalah fungsi ekstrak biji brokoli. Kemudian milk thistle pula. Okey, macam mana? Apa milk thistle tu buat? Okey. Dalam milk thistle pula ada ekstrak herba terpiawai yang kaya dengan silimarin. Apa pula silimarin ni buat?
Okey, Silymarin sebenarnya dah lama terkenal. Kalau anda cari dekat farmasi tu, memang ada jual Mictisel sahaja. Mictisel sahaja pun ada dijual. Tetapi dalam ni kita tak payah beli asing-asing. 5 ni dah dalam satu botol, senang. Okey. Jadi apa dia buat? Dia beri perlindungan kepada hati. Dia protect hati tu dengan cara stabilkan membran sel hati. Ni sampai dah ke sel-sel dalam hati ni, okey. Jadi salah satunya juga dia buat, dia lindung dan tingkatkan tahap glutathione. Wah, nama saintifik lagi okay? Jadi apa dia buat? Dia menyingkirkan bahan berbahaya, okay? Dan juga dia mempunyai ciri-ciri anti radang dan antioksidan. Dan yang paling saya suka sekali adalah ia membantu meningkatkan kemampuan regenerasi hati. Ingat tak tadi hati kan dia lambat, kalau dia sakit kita tak sedar sebab dia mampu regeneration, dia mampu perbaiki diri sendiri. Dan dengan bantuan Mictisel lagi boleh membantu regenerasi hati, okey, iaitu pembentukan sel hati yang baru. Dan yang paling impresif sekali dalam Live Core dan Silymarin sebenarnya dalam Live Core ini, dia membantu mengurangkan AST dan juga ALT sebanyak 17%. AST dan ALT ni adalah enzim hati kita. Okey, yang di mana ramai di antara kita result darah dah jadi tak cantik meningkat sebab hati berlemak, fatty liver. Dan kebanyakan kita di Malaysia ramai tak sedar dah hati berlemak. Bila cek, dah fatty liver ke rupanya sebab makan macam-macam minyak goreng, manis, gula. Inilah punca dia, okey. Dan Silymarin bantu mengurangkan dua liver enzim ni, okey. Enzim hati ni, okey. Okey, bahan ketiga iaitu ekstrak artichok. Kat Malaysia adalah jual, tapi tanam kat mana saya tak pernah jumpa, okey. Tapi ekstrak artichok ini adalah daripada Sepanyol. Okey, apa dia bantu buat? Dia bantu menggalakkan rembesan jus hempedu, okey, dan merangsang aliran hempedu dari hati untuk bantu hadamkan lemak dan vitamin larut lemak. Apa vitamin larut lemak? ADEK, vitamin larut lemak. Okay. Dan ekstrak artichok ni dia bantu dia mengandungi antioksidan, hepatoprotective, dia protection, liver protection, protect hati, lindungi hati, okay? Dan juga berupaya untuk mengawal sintesis kolesterol. Dahsyat kan? Kolesterol pun dia boleh bantu, okey. Jadi kesan bermanfaat secara keseluruhan oleh ekstrak artichok adalah anti radang, antioksidan, membantu pencernaan, okey, penurunan kolesterol dan kesan hepatoprotektif, iaitu kurangkan kecederaan hati oleh ejen hepatotoksik yang boleh toksikkan kat hati tu, okey. Dan seterusnya dapat mencegah kerosakan hati, okey. Salah satu kajian yang dibuat mengenai ekstrak artichok adalah yang membantu mengurangkan grade hati lemak dalam purata lelaki sehingga 31% dan wanita sehingga 56%. Jadi para lelaki dan wanita di luar sana, memang wajiblah gunalah, okey, Live Core, okey, mudah sangat-sangat. Dan akhir sekali, belum, yang keempat adalah ekstrak kunyit. Okey, kunyit yang kalau kita ambil tu tak cukup sebenarnya, okey. Dan ekstrak kunyit di dalam Live Core ini adalah tetrahydrocurcuminoids, THC. Dan THC ni adalah patented extract. Okey, dia dipatent, okey. Dan daripada sumber curcuminoid kuning yang terdapat dalam kunyit yang berasal dari sumber di India. Datang jauh daripada India, okey. Jadi, apa bezanya THC dengan kunyit yang biasa kita ambil? THC ni dia mempunyai antioksidan yang lebih kuat berbanding dengan curcumin. Jadi apa tindak balas THC ni? Tindak balas dia bertindak sebagai lagi satu antioksidan yang kuat, menghalang proses peroksidan lipid. Okey, maknanya apa peroksidan lipid tu?
Okey, ia adalah satu proses di mana lemak dalam badan mengalami tindak balas kerosakan yang boleh mempengaruhi fungsi sel. Okey, sebab lemak sebenarnya penting. Okey, hormon memerlukan lemak. Kita punya otak memerlukan lemak. Jadi sebenarnya tak ada lemak langsung tu tak bagus. Kita perlukan juga lemak, okey. Dan THC ni juga merupakan anti radang, okey. Dan yang bagusnya THC ni dia mempunyai bioavailability. Maknanya bila kita makan sesuatu kan kadang berapa persen je yang maknanya berfungsi dalam badan. Jadi THC ni dia punya bila kita ambil, dia punya kadar kepekatan yang kita boleh guna dalam darah adalah sangat tinggi. Itu maksudnya bioavailability. Dan stabil pH, lebih baik dengan ekstrak kunyit biasa. Apa maksud stabil pH? Sebab bila kita makan, perut kita berasid kan, jadi THC ni dia stabil, jadi dia tidak akan rosak oleh pH asid tinggi dalam perut kita. Itu maksud dia. Dan yang seperti tadi yang saya sebut tadi, dia menyekat proses peroksidah lipid sehingga 20%. Okay? Dan juga ejen anti radang yang berkesan 55% lebih berkesan daripada kurkumin dalam dos yang lebih rendah. Jadi maknanya kalau you ambil kurkumin 2, THC 1 dah cukup, dan malah kesannya lebih 55% lebih tinggi daripada kurkumin. Jadi sebenarnya sangat baguslah THC ni, ekstrak kunyit ni, okay, dalam leaf core ni. Akhir sekali, yang ni memang membuka. Saya tengok je cerita tentang ekstrak oat Perancis ni, sedang gila. Sebab apa tau? Ekstrak oat Perancis ni adalah satu ekstrak dah lah di patent. Okay. Dia memberi sumber khusus kepada polifenol roburin yang baik untuk kesihatan. Apa dia buat? Dia bantu mitokondria. Okey, mitokondria ni apa? Mitokondria ni adalah pusat penghasilan tenaga dalam setiap sel. Okey. Jadi dia bantu mitokondria ni menghasilkan lebih banyak tenaga. Jadi dia memastikan kapan tenaga yang maksimum. Jadi mitokondria ni dalam semua sel dalam badan kita. Okey. Jadi kesan manfaat secara keseluruhan adalah satu, meningkatkan tahap tenaga dan kurangkan keletihan. Okey. Kedua, meningkatkan sintesis protein. Okey. Dalam hati adalah tempat pembentukan protein. Okey. Jadi ekstrak oat ni bantulah pembentukan protein. Okay. Yang ketiga, meningkatkan mood kita dan mengurangkan insomnia. Okay. Yang keempat, meningkatkan keupayaan pemulihan. Okay. Yang kelima, peningkatan dalam jisim otot. Okay. Sebab mitokondria tu, hati tu, tempat tenaga. Okay. Dan akhir sekali, merangsang enzim antioksidan. Okey, contohnya SOD, superoxide dismutase dan juga catalase. Okey, tak apalah. Kan berbelit-belit lidah pula, you all tak faham kan? Okey. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ekstrak oat Perancis ni dia boleh tingkatkan tahap tenaga sehingga 48% dalam masa 1 bulan. Jadi apa yang memang buat saya rasa macam wow sangat, sebab ekstrak oat Perancis ni dia ganti mitokondria yang tua, yang dah rosak. Jadi dia dengan yang baru tu, bila dia ganti yang dah tua, yang dah rosak, dia ganti dengan yang baru. Jadi penggunaan tenaga dimaksimumkan. Jadi proses ini dinamakan mitofagi. Jadi saya rasa macam bagusnya, sebab mitokondria tu pusat tenaga. Inilah yang sangat-sangat bagus di dalam leaf core. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah 5 bahan dalam leaf core ni dia bekerja secara sinergi. Sinergi tu apa? Maknanya bila 5 bahan ni dia bekerja digabungkan, dapat bekerja sama dan memberi manfaat yang bagus. Yang 3 manfaat itu, iaitu detox,
buang toksik daripada hati kita, kemudian dia lindung pula, dia protect hati kita, dia tak rosakkan hati kita. Okay? Dan yang akhir sekali, dia bagi tenaga kepada hati kita. Sebab bila dah start proses detox tu, you akan menggunakan tenaga, dan kita tak naklah rosak hati kita bila menggunakan suplemen. Ini yang ramai doktor risau. Banyak sangat makan supplemen, nanti hati rosak, jantung rosak, bukan jantung, sorry, hati dengan buah pinggang. Ini doktor takut sangat-sangat. Tapi daripada kajian yang kita tengok ni, hati kita result dia makin bagus. Sampai saya tunjuk salah satu result, ingat tak? RCCA Mario Horn, dia punya gamma GT 500 lebih tau. Itu adalah efek alkohol. Okay? Memang dia mengaku dia konsum alkohol. Daripada 500 lebih kurang sampai 200 lebih. Saya tunjuk kat kawan saya pun, wow, not bad. Impressive bagi I, impressive. Sebab jarang boleh turun sebanyak tu. Banyak tau penurunan tu. Jadi inilah fungsi dia yang memang saya rasa macam semua orang memerlukan. Baik Muslim, non-Muslim, satu dunia. Yang minum alkohol, yang stres, tidur tak tentu hala kan. Sebab tu tidur lambat, makan benda manis. Ni bulan puasa ni kuih manis, goreng-goreng kan. Jadi dia untuk semua sebenarnya. Okey, sesuai untuk semua. Jadi ingat 5 bahan utama, 5 bahan dan 3 manfaat utama. Jadi jagalah kesihatan hati kita. Sebab hati ni dia diam. Dia buat kerja dan diam je. Dia tak kata sakit, tak cakap tak cakap Tahu-tahu nanti bila dah teruk, dah rosak, sampai demam kuning, sampai jadi kanser. Kita tak nak jadi macam tu ya. Sebab kalau dah kena kanser merebak ke hati, memang immediately doktor akan cakap tahap 4. Tahap 4, itulah, tak tahulah, memang susah lah nak rawat ya. Kalau bukan disebabkan kanser, tunggu masa untuk transplant saja. Jadi tak naklah sampai macam tu. Kita kena jaga hati kita ya. Dan obesity, sebelum kita dah ngantuk, penat tu kan, tu maknanya hati kita dah teruk. Okey, mungkin ada yang akan cakap, doktor cakap yang tadi tu lagi cergas, tapi kenapa baru pakai? Ramai kan tengah ada healing process ni kan. Ramai yang ada yang bertaiko. Saya jumpa Dr. Jo hari tu, dia kata dia bertaiko. Ada yang mengantuk sangat-sangat. Ni tengok ikut badan kita sendirilah. Maknanya liver core tu tengah berfungsi. Badan anda memang perlukan rehat. Jadi ambil malam, jangan ambil siang. Jenuhlah nak kerja sangat. Okay? Yes, Farhana, memang it is really impressive. It's an eye opener, everybody need it. Sebab setiap satu bahan, saya sendiri memang pernah beli ekstrak curcumin. Ramai doktor di luar sana saya tahu memang ada di klinik jual curcumin. Curcumin sahaja tau. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5. Setiap ni ada fungsi yang bagus tau. Jadi tak payah dah beli botol 5 dekat farmasi tu. Memang saya tengok dekat farmasi hari tu 5 ada. Tak payah. BE dah formulatekan, patented doktor ya. Patent ya. Anda tak dapat cari di tempat lain ya. Dengan result yang memang sangat impresif. So, dan sangat selamat, dan semua orang harus menggunakan liver core. Mesti ramai dah sebenarnya dah fatty liver sekarang ni. Okay, alright. Okay, thank you for watching. Can get back to me, atau siapa-siapa yang mengenali, yang tahu tentang liver core, memang kena grab cepat. Sebab 1 bulan April nanti akan launching untuk semua. Jadi cepat-cepat grab, jadi ahli baru boleh dapat. Okay, bye. Assalamualaikum.